Didik TV KPM. So, kalau kita nak menjadi seorang manusia yang mempunyai kepribadian mulia, budi bahasa itu penting. Okey, baik cikgu. Nampak murid-murid kita dah tersenyum dah ni kan. Agak-agak mereka ni di antara pelajar-pelajar yang kepribadian mulia ni cikgu. Ya, jadi betul. apa kata cikgu kita nak test mereka? Okey, kali ini pula dalam slot ini murid-murid kita akan menguji minda anda. Baik. Cikgu telah mengajar tentang contoh, ciri, kepentingan dan perbandingan di antara kepribadian mulia dengan bukan kepribadian mulia. Mari kita lihat sejauh manakah anda faham apa yang cikgu ajar. Okey, yang pertama, cikgu telah membawa satu situasi. Maklumat berikut berkaitan kes pembuangan bayi di Malaysia. Dari tahun 2015 hingga 2018, sebanyak 577 kes. Januari hingga Mei 2019, 65 kes. Dan jumlah tertinggi ini dicatatkan di negeri Johor, Selangor dan Kuala Lumpur, terutamanya bandar-bandar besar. Diikuti dengan lokasinya kawasan perumahan, tandas dan tempat pembuangan sampah. Okey, sumber ini adalah daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dan apa kaitan situasi yang cikgu bawa dengan tajuk kita? Mari kita lihat apa kaitan. Okey, yang pertama, kalau kita lihat murid-murid nampak tak situasi yang cikgu bawa? Jelas Okey, siapa boleh kaitkan apa kaitan situasi kita dengan pembelajaran kita? Okey, cikgu nak panggil Pritika. Okey. Okey. Kes pembuangan bayi ini adalah sesuatu perlakuan yang individu yang tidak mempunyai perasaan simpati atau tidak menghargai nyawa, yang merupakan sebuah tindakan tidak berkepribadian mulia. Nampak tak? Ada kaitan. So, individu yang tidak mempunyai kepribadian mulia adalah individu yang boleh melibatkan diri dalam gejala yang boleh menjejaskan nama diri, keluarga dan juga negara. Dan pembuangan bayi merupakan salah satu isu yang popular. Dan di sini cikgu nak bawa satu statistik murid-murid. Kajian telah menunjukkan bahawa 8% daripada bayi yang dibuang kes ini adalah golongan remaja bawah 18 tahun. Bawah 18 Ya. tahun. Nampak tak? Bawah 18 tahun, 8% daripada jumlah keseluruhan ini. Banyak Satu perkara yang menyedihkan. Remaja kita tidak ada kepribadian mulia. Terutamanya 8% remaja yang terlibat dengan kes pembuangan bayi ini, yang bawah 18 tahun ini, mereka tidak ada sikap kepribadian mulia. Itulah punca kepada kes pembuangan bayi. Okey, mari kita lihat soalan yang pertama. Okey, murid-murid, di luar sana pun, jelaskan perasaan anda apabila menelitikan maklumat di atas. Berikan alasan anda. Sudahkah anda bersedia, murid-murid? Okey, yang pertama, sebelum saya tanya kepada murid-murid. Okey, Aiman, apakah perasaan Aiman tadi apabila tengok tentang kes pembuangan bayi ini? Saya rasa geram cikgu. Okey, Aiman kata geram. Okey. Sebab cikgu, orang nak dapat anak bukan main susah lagi. Ini bila dapat anak dibuang merata-rata pula cikgu. Kalau Aiman ambil subjek moral, dapat berapa markah? Dapat 2 markah. Okey, thank you, bagus. cikgu. Okey, mari kita tanya pelajar, murid-murid saya pula. Okey, yang pertama, Divya. Okey, apakah perasaan awak, Divya? Okey, dijemput Divya. Saya merasa sedih kerana individu yang membuang bayi tidak menghargai nyawa. Okey, bagus. Berasa sedih dan diikuti dengan alasan. Okey, jawapan yang seterusnya pula cikgu minta daripada Vaishnavi. Okey, Vaishnavi pula, apakah perasaan Vaishnavi apabila dapat tahu 8% ni adalah golongan remaja yang bawah 18 tahun? Saya berasa sangat kecewa kerana bayi tidak membuat sesuatu kesalahan untuk dibuang. Okey, tepat juga jawapan Vaishnavi. Dia telah berkongsi perasaannya kecewa kerana bayi yang baru lahirkan itu tidak berdosa. Okey, dan yang terakhir cikgu jemput Shalini. Okey, Shalini pula, apakah perasaan Shalini? Dan kenapa? Apa alasan Shalini? Pada pendapat saya berasa sedih terhadap situasi itu kerana bayi itu merupakan satu hidup yang baru kat dunia ini. So, individu yang membuang bayi tersebut tidak simpati terhadap bayi itu dan tidak menghargai nyawa.
Okey, tepat. So, apabila kita lihat kepada keempat jawapan yang telah diterima daripada Aiman, diikuti dengan 3 orang murid, semuanya adalah tepat. So, bagaimana pula murid-murid yang berada di rumah? Apakah perasaan anda dan apakah alasan? Dan di sini apabila soalan itu tanya kepada perasaan, perlu diikuti dengan alasan. Okey. Baru anda layak dapat markah penuh. Okey, seterusnya pula. Mari kita lihat jawapan cikgu pula. Saya berasa sedih kerana individu yang membuang bayi tidak menghargai nyawa. Okey. Walaupun jawapan ini ringkas tapi padat dan dapat markah penuh. Dia kena ada jawapan dan juga keterangan. Alasan. Ya. Okey, murid-murid. Seterusnya, mari kita lihat soalan yang kedua. Nyatakan punca berlakunya kes pembuangan bayi. Okey, apakah punca berlakunya kes pembuangan bayi? Okey, murid-murid, sudahkah anda bersedia? Sedia. Okey, yang pertama, pretika. Apakah punca pretika? Kebanyakan especially remaja, mereka terpengaruhi daripada sekeliling mereka, seperti contoh rakan sebaya yang mempengaruhi mereka, kata yang buang bayi itu jangan simpan, so dibuang lah. Okey, tepat jawapan pretika. Bagus. Pengaruh rakan sebaya. Dan mereka, rakan sebaya ini ya Aiman, mereka mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan kita. Oh, kawan-kawan kita ni Ya betul. Sebab kita selalu orang kata, awak dekat sekolah, cikgu tak ajar. Sebenarnya dekat sekolah pun pelajar itu, murid itu, dia meluangkan masa yang lebih banyak bersama dengan rakan sebaya. Dari pukul 7.30 pagi sampai pukul 2. Kalau ada aktiviti kokurikulum sampai pukul 4. Lama sangat. Dengan ahli keluarga pun tak ramai. Lepas tu ada yang pergi pusat tuition, ada yang buat kelas online. Memang tak ada masa dengan ibu bapa. Dan cikgu pula, dia akan masuk kelas dalam 1 jam ataupun 2 jam saja. So, rakan sebaya memainkan peranan yang sangat penting. Dan murid-murid, pilihlah rakan sebaya yang membantu anda. Rakan sebaya yang mempunyai kepribadian mulia. Di sini pemilihan rakan sebaya sangat penting. Dan ibu bapa juga perlu mengambil tahu siapakah rakan mereka, kawan-kawan mereka. Kena pantau, cikgu. Ya, pantau. Okey, Aiman, bagaimana pula? Ibu bapa Aiman kenal tak rakan-rakan awak ataupun kawan-kawan Aiman? Oh, dia kenal, cikgu. Dan dia tahu dekat mana saya pergi. Waktu kecil-kecil saya suka main bola, dia tahu saya ada kat padang tu, cikgu. Nampak tak? Penting. Sebab ibu akan tahu mengawasi gerak-geri anak. Sangat penting. Supaya kita tidak menjadi manusia yang tidak kepribadian mulia. Okey. Okey, seterusnya pula. Jawapan cikgu. Yang pertama, kurang didikan agama. Selain daripada jawapan pretika dan jawapan cikgu, saya jemput Shalani. Okey, apakah punca yang seterusnya Shalani yang menyebabkan kes pembuangan bayi? Pergaulan bebas tanpa batasan antara remaja. Ya, betul juga. Pergaulan bebas. Dalam zaman moden ini, kita ingat bersosial itu satu yang penting. Sebenarnya dengan batasan. Sikap kesederhanaan dalam kita punya pergaulan. Sangat penting. Okey, dan that's why kalau kita lihat ibu bapa kita, dia sangat akan lihat kepada anak. Apa yang dia buat, apa yang sedang buat, supaya kita tidak terjemus ke dalam gejala sosial. Okey, seterusnya pula, bagaimana Divya? Apakah jawapan Divya? Punca berlakunya kes pembuangan bayi, Divya. Sebab tiada sokongan daripada ibu bapa dan kurang didikan dan Okey, agama. mungkin juga apabila mereka kekurangan kasih sayang daripada anggota keluarga dan boleh menyebabkan mereka ikut kepada pasangan dan juga ada juga kes pembuangan bayi. Kalau kita kaitkan dalam kalangan murid, mungkin mereka ada masalah emosi dan lain-lain yang menyebabkan mereka membuang bayi. Dan akhir sekali pula jawapan daripada Vaishnavi. Apakah punca berlakunya kes ini, Vaishnavi? Mungkin mempunyai kebolehsefahaman daripada segi keluarga dan rakan-rakan. Okey, mungkin yang dah berkahwin, yang ini pula bagi situasi yang dah berkahwin, mereka tidak dapat sokongan daripada anggota keluarga. Oh, tak ada sokongan, cikgu? Sokongan ataupun pergaduhan di antara suami isteri boleh menyebabkan mereka membuang bayi. Mungkin masalah kewangan menyebabkan mereka tak mampu jaga bayi itu dan mereka membuang. Okey, dan mari kita lihat jawapan daripada cikgu, murid-murid. Yang pertama, kurang didikan agama dan moral
Dan tadi kan cikgu dah awal-awal dah beritahu salah satu ciri untuk menjadi individu yang bermoral adalah individu kepribadian mulia adalah perlu ada agama diikuti dengan moral. Okey, yang kedua pula pergaulan bebas. Dan yang ketiga, pengaruh rakan sebaya. Dan tahniah kepada keempat orang murid yang telah pun memberi jawapan yang betul. Di mana jawapan yang telah diterima daripada murid-murid adalah betul. Bagaimana pula murid-murid yang berada di rumah, pastikan anda tahu apakah punca berlakunya kes pembuangan bayi. Berapa markah ni cikgu? Okey, dia boleh dapat 3 markah. 3 markah. 3 markah. Setiap satu isi yang telah diberi akan dapat 1 markah murid-murid. Seterusnya pula, mari kita lihat soalan yang ketiga. Uraikan sikap kepribadian mulia yang perlu diamalkan oleh individu yang terlibat dalam kes pembuangan bayi. Okey, uraikan sikap kepribadian mulia yang perlu diamalkan oleh individu yang terlibat dengan kes pembuangan bayi. Jelas tak murid soalan ini ya? Apakah sikap yang perlu ada pada individu yang membuang bayi? Okey. Sudahkah anda bersedia murid-murid? Okey, jawapan yang pertama cikgu daripada Shalani. Ya, Shalani. Apakah sikap yang perlu ada pada individu yang buang bayi itu? Individu tersebut perlulah bersikap berfikiran matang. Ya, betul. Tepat jawapan Shalani, perlu berfikiran matang. Dan dia kena tahu apabila berfikir, perlu tahu, sedar kesan yang berlaku kalau dia buang bayi. Apa kesan agak-agaknya kalau Apa dia yang buang akan jadi cikgu bayi? Ya, dia kena fikir. Dia dah memalukan keluarga. Yang kedua, akan diambil tindakan undang-undang. Ditangkap, dipenjarakan. Tak naklah cikgu. Nampak tak? Di sini sangat-sangat penting. Okey, selain itu, jawapan daripada Pritika. Ya, Pritika, dipersilakan. Apakah sikap yang perlu ada? Mereka perlu berpegang kepada nilai moral. Contohnya, sebelum membuat sesuatu, mereka perlu reflect balik adakah perbuatan ini sesuatu yang mendorong sikap moral ataupun sesuatu yang bukan tindakan berkepribadian. Jawapan yang mantap daripada Perfect Pritika. jawapan dia, cikgu, betul. So, di sini yang kedua adalah agama memainkan peranan penting. Moral memainkan peranan penting. Mereka perlu berpegang kepada moral dan agama. Seterusnya pula, jawapan daripada Divya. Okey, bagaimana pula Divya? Apa tindakan? Kita perlu bersikap adil dalam sesuatu perlakuan buat Okey, dalam kita sesuatu perlulah sesuatu. bersikap adil apabila kita melakukan sesuatu. Okey, tepat Okey, mari kita lihat jawapan daripada cikgu. Berpegang teguh pada nilai moral dan agama ataupun civic. Sangat penting murid-murid. Yang kedua pula, bersikap sederhana dalam perlakuan, jangan over social. Perlu mengawal tingkah laku kita. Itu sangat penting. Dan yang ketiga pula, sentiasa berfikiran matang, berfikiran positif. Kita perlu mengambil kira apakah kesan kalau kita melakukan perkara tersebut. Itu yang sangat penting. Dan ramai yang menjadi masalahnya di sini. Mereka tidak berfikiran matang. Maknanya nak berkawan boleh cikgu Ya, pengaruh kawan. Pengaruh Kawan kawan. akan mempengaruhi untuk kita melakukan sesuatu yang baik ataupun yang tak betul. Kena cari kawan yang baik lah cikgu kan? Ya, itu yang sangat penting. Pemilihan rakan. Okey, dan akhir sekali, sebagai seorang murid, apakah kepentingan sikap kepribadian mulia dalam kehidupan harian anda? Murid-murid di luar, apa kepentingan? Apa yang akan jadi kalau kita mempunyai sikap kepribadian mulia dalam kehidupan harian? Di sini murid-murid jawapan yang murid beri itu perlu rujuk kepada sebagai seorang murid. Dalam konteks murid, awak perlu letakkan diri awak di tempat sebagai seorang murid sekolah. Okey, siapa boleh jawab? Okey, cikgu Vaishnavi. Kita sebagai murid kita dapat mempunyai masa depan yang sangat cerah. Okey, betul, tepat sekali jawapan Vaishnavi. Masa depan yang cerah apabila kita mempunyai kepribadian mulia. Seperti tokoh-tokoh kita di depan, mereka mempunyai masa depan yang cerah. Okey, seterusnya pula jawapan daripada Divya. Menjadi teladan yang baik kepada masyarakat kita
atau pelajar sekolah. Ya, kita akan jadi suri teladan kepada rakan-rakan kita. Rakan-rakan kita akan senangi kita, suka kita. Saya nak kawan dengan dia, cikgu. Itu. Pernah tak dekat sekolah, Aiman ada kawan-kawan macam tu? Ada, Mereka cikgu. nak sangat kawan dengan awak. Wih, nak sangat. Ramai orang nak kawan dengan saya dah, cikgu. Nampak tak? Itu Sebab sebab saya ni baik kat Aiman sekolah. mungkin disenangi oleh kawan-kawan. Ataupun Aiman seorang yang peramah. Sebab kalau saya kat sekolah, saya akan suka bawa gula-gula, cikgu. Jadi Nampak kawan-kawan tak? tak? Itu salah satu contoh apa? Sikap kepribadian mulia. Suka tolong kepada berkongsi. Okey, bagus. Nampak tak? Okey, boleh ambil daripada contohnya daripada Abang Aiman. Nanti bawa gula-gula. Okey, seterusnya pula. Cikgu jemput Syalani. Okey, Syalani pula. Apa kepentingan anda menjadi sebagai seorang pelajar mempunyai kepribadian mulia, Syalani? Kita akan jadi satu contoh, satu insan kepada orang lain, kepada tepat. keluarga kita. Bagus. Suri teladan kepada anggota keluarga kita. Di sini apabila Ana tu, kalau Ana sulunglah, peranan besar, Aiman. Dan murid-murid keluar yang mana Ana sulung, peranan anda sangat-sangat penting dalam keluarga. Di mana adik-beradik akan ikut jejak langkah Ana sulung. Kena jadi baiklah kepada Ya. adik-adik dia kan? So, mana-mana murid di luar, anda sulung, peranan anda besar. Dan anda akan jadi suri teladan, role model kepada adik-beradik kita dalam keluarga. Maksudnya kalau kakak sulung berjaya, adik-adik pun insya-Allah Ya, berjaya betul. juga. Dia pun nak pergi ke universiti. Okey, dan mari kita lihat murid-murid jawapan daripada pihak cikgu. Yang pertama, menjadi suri teladan kepada murid lain. Okey, yang kedua, disenangi oleh guru dan rakan sekelas. Seperti mana Aiman bercakap, Aiman disenangi oleh rakan-rakan. Dan cikgu pun suka. Okey, seterusnya pula. Itu antara dua jawapan daripada cikgu. Okey, murid-murid, saya harap sangat, cikgu harap sangat anda faham tentang kes pembuangan bayi. Bagaimana cikgu kaitkan kes pembuangan bayi dengan kepribadian mulia. Selain daripada kes pembuangan bayi, apa saja isu sosial kita boleh kaitkan di bawah kepribadian mulia. Mana-mana individu yang tidak mempunyai sifat-sifat kepribadian mulia, mereka ada peluang yang sangat tinggi untuk melibatkan diri dalam masalah sosial, terutamanya yang melibatkan murid-murid sekolah. So di sini penting sifat kepribadian mulia, mendalami agama, rajin berusaha, sabar. Itu antara contoh-contoh ciri-ciri kepribadian mulia yang perlu ada pada setiap murid agar kita menjadi seorang role model ataupun suri teladan kepada pelajar Okey, lain. baik cikgu. Mungkin cikgu boleh bagi tahu kepada murid-murid kita apakah nilai yang perlu diterapkan pada diri seorang murid untuk jadi seorang yang berakhlak mulia ataupun berkepribadian mulia, cikgu. Okey, sebelum cikgu pergi kepada bahagian nilai pula, cikgu akan tanya kepada murid-murid saya. Okey, murid-murid, apakah nilai yang anda dapat terapkan daripada tajuk kepribadian mulia ini? Yang pertama, Pritika. Kejujuran. Ya, sifat jujur. Sifat amanah. Sangat-sangat penting. Nilai kejujuran diikuti dengan sifat amanah. Okey, bagus. Contohnya, tidak mengambil rasuah. Tidak menipu. Bagus, Pritika. Okey, tepat jawapan Pritika. Okey, seterusnya pula, Divya. Apakah nilai yang dapat diterapkan? Nilai keberanian. Nilai keberanian. Berani kerana benar. Berani dengan tidak membuta tuli. Itu antara contoh. Kita berani untuk mempertahankan sesuatu yang tepat, benar. Berani macam cikgu lah. Berhadapan dengan semua murid-murid di Malaysia ni kan. Okey, yang ketiga pula, Syalani. Apakah nilai yang kita boleh terapkan melalui situasi ini, Syalani? Harga diri. Harga diri sangat-sangat penting. Nilai harga diri memainkan peranan penting apabila kita respect ourselves, value ourselves. Kita tidak akan terlibat dengan gejala sosial sebab kita mementingkan harga diri kita. Harga diri yang Itu mahal, sangat cikgu. penting. Ya, betul. Dan yang terakhir pula, Vaishnavi, apakah nilai yang kita boleh kaitkan dengan situasi kepribadian mulia, Vaishnavi? Ya, ulang jawapan awal, Vaishnavi. Nilai bertanggungjawab. Dan akhir sekali, nilai bertanggungjawab. Tanggungjawab terhadap diri kita, keluarga kita, masyarakat serta negara. So di sini murid-murid dah, apa yang cikgu boleh kaitkan, sifat kepribadian mulia ini bukan saja untuk diri kita. Ia merupakan satu aspek yang penting untuk keluarga,
masyarakat dan negara. Dia ada kesinambungan. Apabila kita menjadi seorang manusia yang mempunyai kepribadian mulia, dari diri kita ke anggota keluarga, ke masyarakat, sampailah dia akan membawa ke peringkat negara. Barulah kita boleh jadi seperti tokoh di hadapan ni, Ya, cikgu. betul. Tepat dan sekali. Kita tengok di hadapan saya ni, cikgu, ada pingat lah, cikgu. Dan di sebelah cikgu pun ada pingat. Mungkin cikgu boleh ceritakan sikit apa pingat yang ada di sebelah cikgu tu. Untuk pengetahuan murid-murid dan juga untuk Intih Maiman, ini merupakan salah satu replika iaitu Nobel Prize, pingat Nobel. Apa itu Nobel Prize? Tahu tak murid-murid? Pernah dengar tak? Apa itu Nobel Prize? Apa tu, cikgu? Okey, Nobel Prize merupakan sebuah ataupun satu anugerah ataupun satu pingat yang memang di peringkat antarabangsa akan diberi kepada beberapa bidang. Antaranya yang pertama akan didombatkan kepada individu yang mencapai sesuatu dalam bidang perubatan, biologi, kimia, diikuti dengan bidang sastra dan juga dalam bidang seni. Mana-mana individu yang berjaya dalam bidang-bidang ini, mereka akan didombatkan dengan anugerah Nobel Prize. Dan setakat ini, Nobel Prize ini telah diperkenalkan pada tahun 1901. Ya. Sejak diperkenalkan Nobel Prize ini, murid-murid, sebanyak 962 individu telah diberi anugerah ini. Dan bukan senang nak dapat satu anugerah di peringkat antarabangsa. Ada ke rakyat kita dapat, cikgu? Ya, ada. Nanti kita akan lihat dalam tahukah anda siapakah rakyat Malaysia yang telah pernah menerima anugerah antarabangsa. Dan murid-murid, anugerah antarabangsa ini pernah diterima oleh salah seorang, satu-satunya rakyat Malaysia. Dan beliau telah membawa nama negara ke peringkat antarabangsa. Dan kalau kita kaji balik tentang diri mereka, mereka antaranya individu yang mempunyai kepribadian mulia. Baik. Didik TV KPM